Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang, dah masuk ke site dah, akan terangkan tentang first kali bubble diagram, site zoning, site planning dan sedikit sebanyak approach yang akan saya lakukan kepada site plan. Jadi pertama sekali saya terangkan tentang bubble diagram. Diagram simple je, just nak dapatkan flow daripada pintu masuk tu sampailah itu mereka dalam unit untuk resident yang duduk. So yang ni belah ni okay, dia just nak dapatkan flow lah. Jadi saya tak buatlah color-color tu. Color tu kemudian bila saya compile dalam buat yang saya attachkan bersama itu color-color. Jadi kat sini resident akan masuk daripada entrance dan terus ke parking. Ini untuk resident parking. Kemudian dia selalunya resident ni dalam konsep tu saya akan letakkan garden sebagai kadang-kadang kalau dia tak mau naik ke unit tu, dia akan ke garden dulu, tempat lihat dia ke, lepak-lepak, sokok ke dan sebagainya untuk menenangkan diri. Kalau dalam orang Melayu tu dia prinsip macam serambi lah, tempat dia bertenang tu sebelum dia naik ke unit lah. Jadi kemudian dia akan ke lobby, lift lobby. Di mana di sini dia akan ke lift, dalam lift tu dia naik terus ke unit. Lift tu dia akan menghubungkan unit lah. Jadi kat kawasan lobby ni ataupun ground floor area ni adalah toilet untuk public tu. Yang ni macam untuk geng-geng yang resident yang baru balik daripada parking ni, dia terus ke toilet macam tu. Jadi kat kawasan ground floor juga kita akan attach hall sebagai tempat untuk community places. Okay, manakala di sebelah kanan ni lebih detail lah, benda yang lebih kurang flow ya, cuma lebih refine dan lebih detail, lebih a little bit messy sebab saya tak refine ni. Lebih dalam buat nanti saya akan lagi refine lah, lagi color-color dan inilah macam biasa. Lupa yang untuk entrance ni, untuk drop off, dia lagi nak drop off dan tu keluar lah. Macam tu flow dia. Jadi untuk ni yang refine sikit ni, macam biasa entrance ke parking ataupun entrance ke parking terus kepada lift lobby macam tadi juga, sama macam ni. Ataupun WC tu toilet yang public tadi kata. Lift lobby akan terus ke kawasan podium, di mana podium ni menghubungkan kafe, pool dan juga gym. Okay. Selain itu, macam saya cakap tadi, dia ada satu pilihan, mungkin dia akan terus ke garden daripada entrance, dia parking dulu, lepas tu dia main ke garden. Okay. Garden dan rehat-rehat, kemudian dia akan naik ke lift lobby dan terus macam biasa dia punya flow dah. Kat kawasan ground floor area ni juga akan ada surau sebagai tempat public, tempat solat dan sebagainya sebelum dia naik ke unit dan kemudian yang ni entrance untuk services kan, dia akan ada providing entrance for service. Contoh kat service ni ada TMB, chamber TMB punya ni, substation TMB. Lepas tu refuse chamber, untuk services ni maybe akan provide different route. Ni different route ataupun kita panggil service route kan? Mungkin lah. So tu lah ground floor area tadi saya lupa sentuh. Ada retail juga. Tu lah. Dan kemudian ada mail punya ni. Kemudian kita ke kawasan site zoning. Kita akan ke site zoning yang pertama, option yang pertama. Okey, pertama sekali saya akan terangkan tentang apa requirement yang saya nak buat. Kat sini macam daripada minggu lepas tu, saya meletakkan konsep origin sebagai saya punya konsep dalam design ni.
Jadi prinsipal yang saya akan apply adalah axis on a point. Special organisation yang dibawa juga adalah centralized from that point, that particular point. Di mana selain itu approach dalam flow of people ni kan, kita bawa radial flow. Dia linear tapi in a radial way. Yakni dia ada satu point, dia radial. Dia berpusing kat point tu. Point ni jadi sebagai dia punya origin. Axis dia centralized. Blok akan duduk kawasan ni, kawasan yang centralized lah, di mana di sini akan jadi satu focal point following the datum of the point. Okay, area untuk site ni adalah sebanyak 2 ekar ataupun dalam square meter dia 8,200 1.37 square meter. Maximum height untuk the building adalah 30 meter. Ni requirement. Plot ratio dekat tanah tu adalah sebanyak 1.15. Jadi GFA yang dikira ataupun development area yang boleh dibuat adalah sebanyak 41,006.85 square meter. Net floor area saya ambil 70% daripada GFA, jadi 28,000 untuk jualan ataupun untuk net floor yang boleh digunakan sebagai profit. Services saya provide 30% daripada GFA tu, jadi sebanyak 12,000 services dan juga circulation lah. Clean area, di mana ground floor area ni boleh dibina sebanyak 60% untuk saya buat calculation ataupun bahagian dalam site tu lah, di mana parking ataupun di mana ground floor area. Max volume yang dapat banyak ni, jadi saya tak tahu, mungkin kena island ataupun ni, nanti akan bincang balik dalam group. So untuk zoning yang pertama sekali saya tekankan yang amat dalam tentang origin, di mana saya akan letak satu point axis of axis dekat titik center sebagai dia punya concept. Jadi this point will become the concept where people come enter they lead to the point here. Park the car and lead to a point here, where this point might be a garden or anything that can make people accumulate there. Okay. Aside from that, I try to put the parking area in front of the site, so that it is easier for residents to park their car and straight to the lobby and go to their units, and then providing another service road behind here, so that there will be two entrance from the front and entrance from the side. So this road will connect to TNB, and also refuse chamber will be here. Refuse chamber. And also this service road also will be provide loading bay, di mana loading bay ni sebagai tempat pemunggahan barang untuk retail store dalam tu. Dan kemudian unit akan diletakkan dalam dua tower, kiri dan kanan. Atas dia second floor akan ada podium kat atas, ni tingkat atas. Podium sebagai dia punya second point of accumulation ataupun second origin point for them to be kumpul kat situ resident. Jadi akan ada termination dengan green area. Jadi, but what I can conclude from this site zoning is a little bit not fair for the parking punya zone kan. Kat kawasan ni dekat dengan unit, tapi kawasan ni
tak ada kat unit, maybe boleh buat dekat kawasan ni kan. So tu untuk yang pertama lah. Jadi circulation dia maybe macam tu, tak tahu lagi yang ni. Kemudian saya akan go dekat side plan nanti. So ni circulation, ni side zoning yang pertama. Kemudian kita go kat side zoning yang kedua. Side zoning yang kedua saya guna approach benda yang sama. Saya cuba applykan origin ni, axis yang sama, benda yang sama, cumanya di sini saya cuba applykan approach di mana bangunan ni, keseluruhan bangunan ni dia ada sense of view kan? Di mana parking tak accumulate depan ni, no parking, kiranya kosong lah dekat kawasan tu. Jadi view orang boleh nampak bangunan ni, tapi bersih kat kawasan ni. Cumanya maybe kekurangan dia kat sini, dia kurang parking lah. And also parking will be around here and kat dalam untuk residential. Yang ni lebih kepada public parking ataupun visitor parking, residential kat dalam. Jadi dia akan ada circulation of site tu masuk dalam parking dan keluar macam tu lah. Tapi it's a bit complicated. Penat kat resident lah, nak kena pusing-pusing siang kat depan. Jadi unit akan ada 2 tower sebenarnya, tapi dekat ground floor maybe akan jadi nampak macam 4 kawasan macam tu. Jadi termination juga akan ada green area di samping service road, maintain dengan idea yang sama, di mana saya akan provide satu entrance, service road, TMB, refuse chamber, loading bay kat kawasan ni. Jadi begitulah untuk site zoning yang kedua. Site zoning yang kedua ni dia secara conclusion dia a little bit complicated sebenarnya, tapi lagi best lah flow dia. Parking also complete, cumanya itulah, maybe orientation tak dapat, nak kena jaga orientation balik. Itu nak kena tengok kemudian. Jadi kita go yang option ketiga. Saya choose untuk buat benda yang sama, apply benda yang sama, cuma saya provide a fair parking here, so that both unit can get same parking kan. Tak macam yang pertama tadi, di mana sebelah saja yang dekat dengan unit, yang ni je, yang ni jauh, tapi yang ni kita provide dua-dua fair parking, lebih pada symmetrical punya parking style kan. Ya, parking ni maybe akan jadi visitor parking, VIP parking. Yang ni maybe unit yang biasa-biasa, yang ni maybe visitor parking. So unit akan macam tu. This aksi ataupun axis ni adalah following the sun orientation. Kalau kita tengok dekat ini, north point dia menghadap ke sana, jadi orientation sun dia tu, orientation sun dia akan naik ke sana, orientation sun following tu. Jadi service road yang sama, cara yang sama, applying the secondary entrance for service road, refuse chamber, TMB kat belakang sebab nak elak daripada pandangan umum terhadap service road ni. So kita letak dekat kawasan belakang, so dia lebih terlindung lah. Jadi kat sini saya tambah satu lagi, kalau orange ni adalah walkway ataupun pedestrian. Tadi yang tu saya tak letak. Pedestrian ni mungkin akan jadi jogging track kan untuk depa ni. Kat kawasan ni maybe akan ada outdoor punya activity, outdoor punya recreation park. Yang ni adalah garden, tapi yang ni recreation park. So untuk mengisi kawasan yang boleh dibina ni, jadi maybe mereka akan ada resident yang ingin jogging keluar, dan ada resident yang akan main kat taman. So kita provide both way. Ni walkway untuk unit sebelah lagi. Takkanlah ada nak lalu, mungkin boleh juga lalu dekat satu je, dia punya walkway masuk dalam ni, tapi lift lobby yang berbeza, so a little bit tak adil kan. Jadi mungkin akan jadi macam ni. Jadi yang ni lebih simple dia punya circulation ya. Advantage dia simpler.
dia punya circulation tu. So dia masuk parking, keluar, masuk parking, keluar. Dia tak ada nak kena lalu unit by unit ni. And also dekat kawasan space ni pun dah providing untuk fire requirement tu, requirement fire. Tu sedikit sebanyak tentang zoning unit. Macam sebenarnya 2 tower ni, cuma yang dekat ground floor saya saja pisahkan untuk dia punya unit type. Nak dapatkan yang ni unit type studio unit, yang ni lebih pada 2 bedroom ataupun 3 bedroom ataupun penthouse kat situ dan sebagainya. Okay, kemudian kita akan go dekat site plan. Site plan ni daripada zoning ni saya extract menjadi site plan list cache. Okay, kat sini untuk kaji lebih dalam tentang circulation dan juga letak tu, parking tu berapa banyak boleh letak. So site plan following the grid ataupun orientation ni, the paksi ni, orientation of the sun. Kalau kita tengok ni saya buat macam sketch meshing sikit. Ni adalah view daripada sini. Kalau kita tengok dekat floor plan. Okay, jadi kita tengok dekat orientation lah. Kalau view daripada sini adalah sini kan. Jadi nose point dia menghadap ke, nose point dia akan menghadap ke sana. Ini ke sana. Okay, silap. Nose point dia akan menghadap ke sana. Yang ni ke sana. Jadi dia punya orientation of the sun dia akan jadi macam tu. Ni matahari. So less faces of the space facing towards the sun. Tu idea approach untuk design strategis ni. Less akan tetapi view of the floor. So kat sini ada green view kalau kita tengok kan. Bukan green view, dia positif, dia lebih pada good view daripada sini. So kita provide surface yang luas untuk resident tengok view ni. Sana pun ada good view. Sana pun ada good view. So by block, kita pisahkan melalui blok ni. Ni akan jadi satu tower. Tapi sebagai sketching je, just nak letakkan dia punya meshing dan juga strategis. So macam ni lah. Face ni akan nampak view tu. Untuk setiap unit tu ya, 70 to 90% tu nampak view yang kita cuba nak apply kat situ, nak tackle balik view of the site tu. Jadi dalam masa yang sama dekat kawasan garden ni, garden dia terlindung, dia privacy untuk resident. Jadi kita tak dapat tengok daripada luar ni. Tak dapat tengok, dah jauh daripada tu dah. Dan kemudian dekat sini juga akan ada, kat atas ni akan ada recreation parks dan recreation park, landscape area ataupun jogging outdoor punya area kan. Ni akan ada circulation. Okay, itu cukup untuk site plan. Untuk ground floor punya, untuk dia punya circulation yang circulation dan juga orientation bagi people kan. Circulation untuk people dan orientation untuk bangunan. Okay, jadi kemudian saya akan go through the parking yang cuba di apply adalah dengan cara yang tadi. Saya akan tak secara simpelnya terus kat depan ni banyak-banyak. So dia akan accommodate untuk visitor parking. Mungkin akan letak kat ini, ataupun boleh je visitor parking kat sini. Kemudian akan ada VIP parking untuk resident yang VIP punya unit, penthouse dan sebagainya. Okay, jadi circulation dia akan ada dua, satu resident, satu di drop off, yakni macam Grab, car dan sebagainya, taxi ke. Jadi yang merah ni adalah untuk resident, dia akan masuk parking, betul dia jalan lah. Ataupun masuk parking kat VIP ni, jalan lah, masuk lobby, masuk lift lobby ataupun pergi green area ni, garden ni, rehat naik atas units. Okay. Kemudian
Tu untuk resident. Lepas tu dia keluar straight linear way punya cara. Kalau tak ada parking, dia akan go dalam ni. Dalam ni akan ada collision yang kecil macam tu kalau tak ada parking. Lepas tu dia keluar linear juga. Kalau tak ada sini, dia akan parking sini. Tu untuk resident. Dan ni pula adalah yang biru ni adalah untuk grab car masuk, drop off tak ada lah, cuma kita provide. Kita tak provide drop off tu cuma letak orang sebab dia tak sibuk sangat kat kawasan ni. Itu keluar resident nak sibuk kan. So tu simple lah. Jadi ingress kat sini. And services road akan ada dekat kawasan belakang, di mana dia akan ada entrance kat sini, service, refuse chamber kat kawasan ni. Ni TMB akan ada 2 substation sebab 2 tower. So road kat sini lah. Saya tak kira dimension yang tepat cuma anggaran dia macam ni. So yang ni adalah 60% daripada site. Yang ni plain area yang dikatakan tadi. So macam tu sedikit banyak daripada saya. Selebihnya cik boleh tengok dalam buat yang saya compile. Kat situ ada information dan juga tulisan untuk cik baca dan beri komen dan tunjuk ajar kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.